Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Syahruddin bin Hamzah daripada Seksyen Kuala Bekalan dan seperti mana biasa ditemani oleh rakan moderator saya lah. Saya Siti Nur Azrin binti Akman dari Seksyen Kuala Bekalan. Jadi bertemu lagi pada sesi kali ini di program Borak Santai SKB Rakyat Cakna Peniaga Bertika. Jadi apa tajuk hari ini yang kita nak bincang untuk kita maklumkan, berkongsi dengan penonton? Azri. Tajuk episod kali ni kita akan pilih salah satu juga topik yang dekat dengan pengguna rakyat, iaitu minyak masak. Minyak masak ni saya ingat, yalah semua orang tahulah. Maksudnya kalau di rumah tu tiada minyak masak, maksudnya memang tak masak lah. Jadi memang minyak masak ni satu barangan atau komoditi yang cukup penting lah. Bagi kita, kebanyakan kita daripada apa ni, untuk memasak lah. Keperluan asas rakyat Malaysia ni untuk memasak. Jadi yalah, ada yang makan tak goreng kan, ada yang makan secara rebus, ada yang panggang dan sebagainya. Tapi kebanyakan rakyat Malaysia ni memang dia menggunakan minyak masak untuk memasak, menggoreng dan sebagainya. Betul. Jadi that's why topik yang kita nak bawa pada hari ini kepada tuan-tuan dan puan adalah berkenaan dengan minyak masak. Minyak masak ni satu komoditi yang cukup penting kepada kita, dan kita pula orang kata antara yang second largest lah, negara pengeluar. Second largest negara pengeluar minyak sawit. Kan banyak kita tanam kelapa sawit di Malaysia ni. Jadi di Felda, di banyak estate dan sebagainya yang menanam kelapa sawit. Dan daripada buah sawit itulah yang menjadi minyak masak yang kita makan. Betul. Okey, jadi kita lihat sedikit tuan-tuan dan puan tentang sejarah perjalanan minyak masak ni dalam konteks di bawah Atas Kuala Bekalan. Bagaimana boleh terjadinya kawalan ke atas minyak masak ni. Pasal untuk makluman tuan-tuan dan puan, minyak masak ni yang kita sebut tadi satu komoditi yang penting. Jadi that's why kerajaan ada melaksanakan kawalan untuk memastikan bekalan minyak masak ni mencukupi lah. Walaupun kita ni merupakan negara kedua terbesar pengeluar minyak sawit, tetapi kita masih lagi mengawal dari segi bekalan dan juga harga lah tuan-tuan dan puan. Jadi supaya seperti mana biasa lah di bawah bekalan ni kita menggunakan pakai Atas Kuala Bekalan 961. Jadi mungkin kita lihat dari segi sejarah perwataan dia tu. Asalnya seperti barang-barang kawalan yang lain, minyak masak ni diwatakan pertamanya sebagai barang kawalan pada 31 Januari 1973. Oh, lama tu. Lama tu. Kan dia seangkatan lah, dekat-dekat dengan yang sebelum ni kita bincang pasal gula, LPG sebelum ni. Itu antara barang kawalan terawal. Yang terawal yang diwatakan sebagai barang kawalan untuk dikawal dalam negara kita. Kemudian seperti biasalah, apabila dia dah jadi barang kawalan, untuk kita kawal lebih mendalam, lebih terperinci dari segi pelesinan dan lain-lain, diwatakan menjadi barang kawalan berjadual pada 18 Mac 1974. 74 tuan-tuan dan puan. Bila sebut lagi sekali lah, bila sebut barang kawalan berjadual ni, maksudnya mana-mana pihak yang ingin berusniaga dengan minyak masak ni, dia memerlukan satu lesen lah yang KPDN keluarkan, ataupun dipanggil CSA lah. Jadi kena pastikan mana-mana pihak kan, mungkin peniaga nak berniaga minyak masak memerlukan satu lesen lah. Satu lagi definisi minyak masak ni sering pengguna ni confuse. Okey. Sebab macam tuan kata tadi, minyak masak ni bila sinonim di negara kita sebab minyak sawit. Tapi orang terlepas pandang bahawa lain-lain penghasilan yang boleh menjadikan minyak masak tu ada juga masak. Seperti yang ditaktifkan di bawah Peraturan Kawalan Bekalan 1974 jadual kedua. Okey. Jadi itulah minyak masak ni dia berpunca daripada dihasilkan mungkin melalui sayuran, minyak sayuran ada, dan haiwan Tapi yang minyak yang boleh dimakan tuan-tuan dan puan, standard untuk dimakan lah. Yang standard untuk dimakan lah. Minyak yang tak boleh dimakan tu, tak boleh minyak semayang, tak boleh lah. Tapi minyak yang boleh dimakan, yang terhasil daripada tumbuhan ataupun binatang tu, kita kategorikan sebagai minyak sawit. Minyak masak yang diletakkan, dijatakan di bawah peraturan Kawalan Bekalan 1974. Maksudnya selain minyak sawit, minyak kacang soya, minyak bunga matahari, yang pelbagai minyak yang ada di pasaran yang boleh olive oil, minyak zaitun. Minyak zaitun pun merupakan minyak masak yang
boleh dikategorikan sebagai minyak masak yang tertakluk kepada pemakaian undang-undang di bawah akta Kelembekalan Soalan nombor 1 tadi. Betul tuan. Ya. Jadi itulah kita nampak kat sini, ialah sekarang kita dah tahu dia punya perwataan dan apakah yang dikatakan sebagai minyak masak dalam konteks akta Kelembekalan Soalan nombor 1 ini. Jadi untuk makluman Azrin, kalau kita lihat di pasaran sekarang ni ada minyak masak yang dalam bentuk polybag 1 kilo, polybag 1 kilo, dan ada juga yang dalam bentuk botol. Tin 17 kilo, tin 17 kilo, jerrycan, sebenarnya pelbagai di pembungkusan. Betul. Tapi sinonim dengan penggunaan harian. Pack polybag 1 kilo dan botol lah. Polybag 1 kilo ni untuk makluman tuan-tuan dan puan, itu ada elemen subsidi tu. Ada suntikan subsidi. Ada suntikan subsidi oleh kerajaan lah. Jadi that's why pengguna dapat beli dengan harga RM2.50 sekarang ni. Yang polybag tu, bentuk polybag, saya ingat semua sudah maklum lah. Jadi itu memang ada elemen subsidi. Dia ada satu program tu dipanggil COSS, Skim Penstabilan Harga Minyak Masak ni, ataupun COSS, di mana kerajaan telah melantik pembungkus minyak masak yang sekarang ni lebih kurang dalam 360 lebih pembungkus minyak masak polybag 1 kilo yang terdapat di seluruh Malaysia lah. Dia orang akan bungkus. Jadi untuk sepatutnya akan mengedarkan minyak masak dalam bentuk polybag 1 kilo ni untuk penggunaan isi rumah lah. Isi rumah. Manakala yang botol pun ada. Botol tu dia sebenarnya sekarang ni memang tidak ada elemen subsidi lah, tapi harga kerajaan kontrol. Kita kawal harganya. Mungkin boleh share kepada pengguna penonton harga yang botol. Harga botol yang dikawal oleh kerajaan pada ketika ni ada 4 saiz botol. 4 saiz botol, Untuk botol bersaiz 1 kilo yang masih efektif harga sekarang ada RM6.90. RM6.90 kilo. Botol 2 kg RM13.30. 3 kilo RM19.60. Dan botol 5 kg RM30.90. Jadi itulah kalau kita pergi ke ke pasar raya sebagai contoh, kita nak beli, tapi kena ingat ini hanya untuk minyak sawit tulen tau. Sawit tulen. Kalau minyak sawit yang campuran tu itu tak terpakai lah. Tidak termasuk dalam tidak termasuk dalam yang kategori 4 tadi, kawalan harga tadi. Ini hanya untuk minyak masak sawit tulen. Jadi boleh merujuk kepada harga yang telah kita sebut tadi. Jadi maksudnya pekedai dia tidak boleh jual lebih daripada harga yang telah kerajaan kawal lah. Kawal di bawah akta kawalan harga dan anti pencatutan. Betul. Dan manakala untuk yang 1 kilo tadi RM2.50. Yang polybag 1 kilo RM2.50. Betul. Jadi tapi itulah. Minyak botol ni pun kalau kita tengok secara pertukaran dan dikaji semula pun berkemungkinan kerajaan akan tengok. Betul. Tapi kita akan pastikan harga itu adalah untuk memastikan rakyat kita dapat dengan harga yang berpatutan. Dan tadi macam saya sebut tadi, yang program COSS ataupun Skim Penstabilan Harga Minyak Sawit tadi ni, dia kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 60,000 metrik tan sebulan kepada pembungkus minyak masak yang 360 lebih tadi ni. Untuk dia orang pack minyak masak tu dalam bentuk polybag 1 kilo. Jadi untuk kegunaan isi rumah yang kita rasa 60,000 ni memang cukup lah, Azri. Cukupilah. Memang mencukupi dengan jumlah penduduk di negara kita, isi rumah lah. Tapi kita pengguna ataupun masyarakat di luar sana janganlah kadang tu panik beli sekali banyak-banyak kan. Jangan sebegitulah. Sebab tu kita ada keluarkan arahan pengawal bekalan tu. Ya. Sebab walaupun kita merasakan 60,000 tan tu cukup sebenarnya, tapi untuk memastikan tak adalah orang muli secara pukal, kita kawal dengan mengeluarkan arahan pengawal bekalan kepada puncit-puncit supaya tidak jual lebih daripada 3 pack individu. Itu kena ingat. Jadi kalau katakan contoh kita pergi ke kedai nak beli, katakan lebih daripada 3 pack tu, kalau tak dibagi oleh pekedai tu, jangan marah kepada pekedai lah. Memang itu pekedai tu dia faham lah tentang arahan pengawal di mana tak boleh jual lebih daripada 3 polybag yang 1 kilo tu. Kalau botol tak apalah, tapi yang untuk polybag 1 kilo tu memang kita kontrol. Hanya 3 bag sajalah. Bagi memastikan semua orang merasa dapat bekalan. Bagi memastikan semua orang dapat. Untuk seorang individu hanya 3 bag saya dibenarkan. Dan kalau katakan pekedai tu jual lebih daripada 3 bag, pekedai melakukan satu kesalahan lah. Dan kalau kita lihat sekarang ni, memang kita pun tak hentilah daripada isu-isu yang bangkit kan. Ada pihak-pihak yang cuba mengambil kesempatan lah, yang cuba menyeleweng.
minyak masak ni kadang barang ni. subsidi ni akan ada je pihak-pihak yang cuba mengambil kesempatan. Betul. Sebab tu kita betul-betul memperketatkan kawalan tu supaya barang-barang subsidi ni dapat diterima oleh golongan salah kan. Iyalah betul. Pasal kita sekarang ni orang kata benda tu babitkan subsidi macam disebut tadi. Jadi kita tak nak lah benda tu jatuh kepada tangan-tangan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Betul. Dan ada dalam kes-kes kami di mana tindakan yang dibuat ni kepada pihak yang cuba menyeludup. Menyeludup ke negara jiran lah. Dan Alhamdulillah lah hasil kerjasama dengan agensi-agensi sahabat kita seperti PDRM, ATM, APMM dan sebagainya, custom. Jadi kita dapat membendung lah aktiviti-aktiviti nak berseludup ni kan. Macam selalu kita terbaca di Kelantan lah. Di Kelantan banyak berlaku. Tapi Alhamdulillah lah kita dapat mengekang benda ni untuk memastikan minyak masak ni sampailah untuk kegunaan isi rumah kita. Minyak masak ni sebenarnya banyak kegunaan dia, Azrin. Memang banyak kegunaan dia dalam selain banyak. Daripada memasak tu. Selain daripada masak ni orang kata banyaklah. Dalam industri kan, macam IKS pun ada pakai minyak masak. Tapi untuk yang IKS ni kalau boleh kita nasihat beli yang mana yang bukan bersubsidi lah. Yang industri lah. Yang industri lah. Yang botol kan, yang botol dan sebagainya. Tapi kena ada permit tu tuan. Kena ada permit. Yes, itu lagi satu. Lebih daripada 12 kilo minyak masak yang digunakan di sektor perindustrian, pembuatan, seperti yang kita maklumkan sebelum ni lah, perlu ada permit barang kalau berjadual. Yalah, macam mana yang kita share sebelum ni untuk lain-lain komoditi macam LPG, gula itu hari. Kalau untuk nak membeli dan menyimpan dan guna sendiri, perlu satu permit barang kalau berjadual lah. Itu boleh memohon dalam sistem BLAST kami lah. Betul. Just percuma je lah. Percuma je. Tak dikenakan sebarang bayaran. Kod mudah. Sebab kita nak kawal sebenarnya tujuannya untuk mengawal ke pengeluaran dan ke mana arahnya penyimpanan minyak masak ni. Betul. Pasal kita tak nak nanti benda tu macam lagi sekali lah takut disalahguna, diseleweng dan sebagainya. Pasal dia merupakan barang komoditi yang dikawal, barang kalau berjadual, jadi that's why kami nak pastikan bekalan dan akhirnya mencukupi untuk gunaan semua pihak lah. Tuan, bagi menyentuh macam tadilah minyak masak pack polybag 1 kilogram. Kita boleh share dekat sini untuk dari aspek kawalan kita telah pun meletakkan ni sebagai barang kawalan yang dilarang ekspor. Bermula tahun 2022. Itu yang untuk polybag, Azri. Ya, pack polybag 1 kilo. Pack polybag untuk makluman tuan-tuan dan puan, mana-mana pihak yang ingin mengekspor yang polybag 1 kilo tu perlu mendapat kelulusan daripada KPDN. Tak boleh ekspor macam tu Ekspor macam tu satu kesalahan lah dan kita boleh ambil tindakan. Dan memang takkan lepas lah kalau nak ekspor pasal di pintu sepadan sana nanti pihak custom akan menunggu dan sebagainya, jadi memang takkan lepas. Jadi untuk mengekspor minyak masak polybag 1 kilo kena memohon daripada pengawal bekalan. Daripada pengawal bekalan di KPDN lah. Jadi tak boleh macam itulah Jadi itu yang kita rasa yang banyak benda-benda yang berkaitan dengan minyak masak ni yang penonton dan juga masyarakat perlu tahulah. Kadang-kadang ni kita hanya mengguna tapi kita tak tahu. Kenapa? Sebenarnya banyak soalan-soalan daripada pengguna ni. Minyak masak bentuk apa yang paling popular soalan tadilah, minyak masak sawit saja ke, minyak masak yang lain bagaimana? Itu kita harap telah diberi pencerahan dalam dirungkai dalam segmen Borak Santai SKB ni. Jadi yang tentang minyak masak yang kita makan harian tu lah minyak masak kita ni sebenarnya dia bersaing dengan itu hari dengan negara Eropah ni. Dia orang cuba nak memboikot kita punya minyak masak. Jadi kita kenapa? Kerana minyak masak kita sebenarnya the best, berkualiti dan sebagainya. Jadi itulah, ini perasaan iri hati dan sebagainya. Jadi itulah dia orang cuba nak boikot, tapi alhamdulillah tindakan yang dibuat tu tak berjaya lah. Pasal semua masyarakat tahu, rakyat dunia pun tahu betapa bagusnya minyak sawit kita lah. Betul pada kualiti ni tuan. Mungkin kita boleh sentuh sikit. Ada juga persepsi masyarakat tentang minyak pack polybag ni tak berkualiti. Berbanding kenapa minyak botol. Sebenarnya minyak masak dalam pack ni masih lagi berkualiti. Cuma dia ada perbezaan sedikit dari segi clock point dia orang kata. Kejernihan. Clock point, kejernihan tu. Sebenarnya sama jangan salah anggap. Masih minyak sawit yang berkualiti. Bukan minyak masak recycle, bukan. Bukan. Jadi jangan salah tafsir, salah faham bahawa minyak masak dalam polybag 1 kilo tu minyak yang tidak berkualiti. Sebenarnya berkualiti. Berkualiti tuan-tuan dan puan.
Temuan dalam bentuk polybag sahaja. Jadi ini satu benda yang kita boleh jelaskan di sini, kat sini. Supaya masyarakat di luar faham, penonton faham bahawa di Malaysia ni semua barang berkualiti. That's why kadang tu disebabkan kualiti yang tinggi itulah yang menjadi tarikan kepada pihak-pihak di luar ni. Dan minyak botol juga ada beza juga. Mungkin kalau kita minyak botol yang kita kawal minyak kurin tu dan juga minyak-minyak yang lebih mahal tu, mungkin dari segi proses tu penyulingan orang kata untuk menambah clock point dia, itu yang pertambahan prosesan tu menambah kualiti dan juga akan memberi impact kepada harga lah. Ya, betul. Jadi itulah tuan-tuan dan puan, saya rasa dalam program Borak Santai ni daripada tadi sehingga sekarang ni kita dah share sikit sebanyak, mungkin kita boleh recap balik. Yang pertama kita share tadi dengan tuan-tuan dan puan penonton di luar berhubung dengan perwataan ataupun sejarah minyak masak dijadikan barang kawalan. Dan kita boleh dengar tadi minyak masak tu dia berpunca dia daripada tumbuhan, daripada binatang yang boleh dimakan, di dalam tafsiran di bawah Akta Kolom Bekalan 961 ni. Dan kita juga sentuh tadi ni tentang minyak masak ni, mana-mana pihak yang ingin berusniaga sama ada perlu ada CSA ataupun lesen ataupun permit barang kalam menjadual tadi kalau untuk membeli dan juga menyimpan lah. Jadi itu orang kata sikit sebanyak lah yang pada kali ini, dalam sesi kali ini yang kita boleh share, Azrin. Perkara-perkara asas berkaitan dengan minyak masak. Kita harap penonton dapat mendapat pemahaman yang jelas lah. Jangan ragu-ragu minyak masak terpakai, minyak masak subsidi ni, jangan takutlah. Kita masih menjaga kualiti. Betul. Dan kita lagi satu, kita patut bersyukur kerana kerajaan kita bagi subsidi kepada minyak masak yang tadi di bawah program COSS tadi, di mana setiap bulan kerajaan salurkan bajet ataupun subsidi untuk 60,000 metrik tan supaya rakyat masih menikmati harga RM2.5 satu pack. Betul. Kalau tak bagi subsidi memang harga tinggi. Jadi that's why kita patut bersyukur dengan apa yang telah kerajaan bagi, dan kita jangan menyalahkan orang kata ni lah, kita kena tengok balik orang kata apa yang telah usaha kerajaan lakukan, sama ada dari segi apa yang KPDN buat dan juga mungkin lain-lain agensi buat lah untuk kita mengawal kemaslahatan rakyat. Jadi kita minta juga sama-sama tanggungjawab daripada pengguna. Apabila kerajaan dah bantu memberi subsidi ni, supaya pengguna juga membeli secara berhemah lah. Janganlah membeli secara pukal, panic buying sehingga menyebabkan kota kita masa had tu ataupun kuantiti tu melebihi daripada penggunaan yang sepatutnya. Betul. Dan lagi satu lah, Azrin, kita pun sebagai pengguna kan, mana-mana peniaga yang mungkin yang membeli minyak masak bersubsidi tu, mungkin harga makanan tu turun lah sikit. Kena turun lah sikit pasal menggunakan minyak bersubsidi kan. Sepatutnya harga jualan kena turun lah sikit. Jadi saya rasa mungkin penonton dan juga pendengar kan dapat sedikit knowledge dengan apa perkongsian kita pencerahan daripada kami, dan kita harap orang kata tuan-tuan dan puan penonton terus setia bersama kami dalam program Borak Santai SKB Rakyat Cakna Peniaga Bertika ni untuk lain-lain episod, Azrin, di semua platform. Dan please follow kami rapat-rapat di pelbagai saluran media sosial kami, iaitu di Facebook, di YouTube dan TikTok. Follow, dan share. Supaya ilmu ni lebih dikembangkan kepada semua pihak lah. Jadi insyaAllah kita bertemu lagi di episod-episod yang akan datang di program Borak Santai SKB. Episod yang lebih menarik. Jumpa lagi. Terima kasih.